Kisah tentang seorang wanita yang berjalan di jalan raya sekitar Tokyo dengan memegang barang misteri yang disaluti darah dan dibalut dengan keratan majalah menjadi cerita legenda Jepun sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Tetapi apakah kisah yang terjadi di sebalik peristiwa itu? Selamat datang ke channel Misteri Kak Ponti. Hari ini Misteri Kak Ponti akan menghuraikan kisah Sada Abe, seorang geisha pembunuh yang sehingga kini masih diingati oleh masyarakat Jepun. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Ramai orang berpendapat bahawa geisha merupakan pelacur di Jepun. Tapi jika anda ingin tahu, sebenarnya geisha ini bermula sebagai penghibur yang akan menyanyi, menari dan menemani lelaki. Pekerjaan mereka termasuk menggoda tetamu lelaki, tetapi tidak sampai ke tahap mengadakan hubungan kelamin. Walau bagaimanapun, wanita bernama Sada Abe yang bakal diceritakan oleh Misteri Kak Ponti pada kali ini merupakan geisha, pelacur dan juga pembunuh. Lahir pada tahun 1905, Sada merupakan anak perempuan bongsu dalam keluarga Abe. Sejak kecil lagi, ibu Sada sering menghantarnya untuk belajar menyanyi dan menari. Apabila Sada meningkat dewasa, dia mula menjadi remaja yang sering memberontak dan ponteng sekolah untuk menghadiri kelas muzik. Malangnya ketika Sada berusia 14 tahun, Sada telah dirogol oleh seorang kenalan lelaki dan sejak dari itu, Sada memulakan kehidupan sebagai seorang remaja yang liar. Kakak Sada pernah mengatakan yang adiknya sering menunjukkan minat dalam dunia geisha. Bagaimanapun, menurut Sada, kerjanya sebagai geisha bermula apabila bapanya menjual dia ke rumah geisha sebagai hukuman kerana dia sering keluar dengan ramai lelaki. Ketika di rumah geisha, Sada bercita-cita untuk menjadi salah seorang geisha terhebat di rumah tersebut. Tetapi pangkat tersebut hanya boleh dicapai oleh geisha yang telah dilatih dari kecil. Kerana itu, Sada kekal menjadi geisha kelas rendah dan dikatakan perlu bersetubuh dengan pelanggan-pelanggannya. Kecewa kerana tidak dapat naik pangkat menjadi geisha kelas atasan, Sada membuat keputusan untuk mengabaikan profesion ini dan meneruskan kerjaya sebagai pelacur berlesen, di mana kerja ini memberikan lebih wang dan kebebasan. Namun sangkaan Sada meleset. Dia cuba untuk melarikan diri dari menjadi pelacur, tetapi majikannya tidak mahu melepaskan Sada dan memaksa wanita ini untuk terus menjadi pelacur. Dari tahun 1934 sehingga 1935, kehidupan Sada terumbang-ambing. Dia telah dipenjarakan selepas ditangkap bekerja di rumah pelacuran haram, tempat dia bekerja sebelum menjadi perempuan simpanan seorang lelaki yang menjaminnya keluar dari penjara. Lelaki ini memberikan pendapatan bulanan dan rumah kepada Sada. Namun beberapa bulan kemudian, Sada meninggalkan lelaki tersebut dan berpindah keluar dari Tokyo. Di tempat baru, Sada bekerja sebagai pelayan restoran di mana tempat dia bertemu dengan seorang pegawai bank. Lelaki ini sanggup membantu Sada untuk berdikari dan menyarankan Sada untuk menjadi peranti sebuah restoran supaya dia boleh membuka bisnesnya sendiri. Dengan idea tersebut, Sada berpindah semula ke Tokyo dan memulakan latihan sebagai perantis di mana dia bertemu dengan cinta hatinya, Kichizo Ishida. Kichizo Ishida merupakan seorang pemilik restoran kaya tempat Sada bekerja. Walaupun sudah berkahwin, dia dikenali sebagai seorang kaki perempuan. Kichizo mula menggoda Sada hingga akhirnya Sada jatuh cinta. Pasangan ini akan menghabiskan masa mereka berasmara di dalam bilik hotel. Malangnya Sada jatuh cinta dengan lelaki yang hanya melihat dirinya sebagai objek seks. Mengingatkan yang Kichizo akan pulang ke pangkuan isterinya setiap malam, perasaan cemburu mula menghantuinya. Pada bulan Mei 1936, Sada merasakan yang dia perlu membuat Kichizo menyesal dengan layanan yang lelaki ini berikan kepadanya selama ini. Mendapat inspirasi dari sebuah teater di mana watak utama, seorang geisha menikam seorang lelaki dengan pisau dapur, Sada mula mengumpul baju-bajunya dan menggadaikannya untuk membeli sebilah pisau. Seperti biasa, dia merancang untuk bertemu dengan kekasih hatinya ini dengan alasan untuk bermadu asmara. Semasa mereka sedang asyik berasmara, Sada mengambil pisau dan meletakkan pisau tersebut pada kemaluan kekasihnya dan mengugut untuk memotong kemaluan tersebut supaya Kichizo tidak dapat tidur dengan perempuan lain. Kichizo yang merasakan ugutan ini hanyalah gurauan semata-mata, dia hanya tergelak dan teruskan perlakuan seksnya. Sada kemudiannya mengambil sebahagian fabrik bajunya dan mencekik lelaki tersebut. Tetapi perbuatan wanita ini membuatkan Kichizo bertambah suka dengan pengalaman seksual baru tersebut. Mereka mula melakukan hubungan kelamin secara ganas beberapa kali sebelum Kichizo tertidur keletihan. Sejurus selepas lelaki itu tertidur, Sada terus mengambil semula fabrik tersebut dan mencekik kekasihnya ini sehingga mati. Kemudian dia mengambil pisau dan memotong kemaluan kekasihnya sebelum membalut kemaluan tersebut dengan keratan majalah. Sada kemudian meninggalkan hotel tersebut dan mula merayau selama beberapa hari sambil membawa barang berharga itu di dalam kimononya. Tidak lama kemudian, staf hotel menemui mayat Kichizo tanpa kemaluan di bilik tersebut. Kisah pembunuhan ini mendapat liputan media yang meluas dan pemburuan pihak berkuasa untuk mencari Sada dimulakan. Sementara itu, laporan mengatakan ada orang ternampak Sada berjalan sambil membeli belah dan sempat menonton wayang. Pada 20 Mei, Sada telah menginap di sebuah hotel menggunakan nama palsu dan
menghabiskan masa menulis surat selamat tinggal kepada kawan-kawannya. Dia merancang untuk membunuh diri dengan terjun dari sebuah gunung pada hujung minggu itu. Sebelum dia mahu membunuh diri, Sada juga mengaku bahawa dia cuba melakukan hubungan kelamin menggunakan keratan kemaluan Kichizo yang telah dipotong, tetapi hanya mengalah kerana tidak berjaya. Sada berkata dia berbuat demikian kerana ingin menyimpan sebahagian daripada diri Kichizo supaya dia boleh mengembalikan memori indah bersama kekasihnya itu. Pihak polis yang mendapat tahu keberadaan Sada di hotel tersebut telah mengetuk pintu hotel dan mereka dijemput masuk ke dalam sebelum Sada mengaku bersalah serta memberikan kemaluan Kichizo sebagai bukti. Ketika Sada ditahan, pihak polis bertanya mengapa Sada perlu membunuh kekasih hatinya. Sada membalas dengan berkata bahawa dia menyayangi Kichizo dan ingin bersama lelaki itu, tetapi disebabkan mereka bukanlah suami isteri, selama itulah Kichizo berada di dalam dakapan wanita lain. Jadi dia ingin mengambil keputusan untuk membunuh Kichizo supaya lelaki itu tidak lagi disentuh oleh mana-mana wanita. Sada kemudiannya dibicarakan. Wanita ini meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman mati, namun ianya ditolak. Sada hanya diberikan hukuman penjara selama 6 tahun dan hanya menghabiskan masa selama 5 tahun di penjara sebelum dibebaskan. Walaupun Sada cuba untuk tidak menonjolkan diri, tetapi kesnya ini mendapat perhatian media selepas dia bebas. Sada dijemput untuk melakukan beberapa sesi temu bual dan menulis buku autobiografi bertajuk A Woman Called Sada Abe. Tidak lama kemudian, Sada kembali bekerja sebagai pelayan restoran dan menjadi pekerja contoh selama 20 tahun sebelum satu hari pada tahun 1970, Sada telah menghilangkan diri. Sehingga kini tiada rekod tentang keberadaan Sada dan nasib pengakhiran hidup Sada menjadi misteri sehingga kini. Apakah pendapat anda tentang kisah hidup tragis Sada Abe, seorang geisha pembunuh yang memotong kemaluan kekasihnya? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Misteri Kak Ponti untuk lebih banyak lagi video yang menarik.